Video tutorial kali ini kita akan membina game Pac-Man. Jadi mula-mula sekali kita klik pada new project, berikan nama Pac-Man. Untuk projek kali ini forever kita akan buangkan, kita hanya gunakan on start. Langkah seterusnya adalah kita sediakan beberapa variable. Yang pertama adalah Pac-Man. Yang kedua food. Dan yang ketiga ghost. Sebelum itu saya akan terangkan kedudukan Pac-Man, food dan ghost. Kita akan letakkan ghost pada koordinat 0, 0. Pac-Man pada 2, 2. Dan food kita akan letak pada koordinat 4, 4. Dan kita akan jadikan makanan tu lebih malap dan ghost akan berkelip. Kita akan menggunakan block set. Yang pertama sekali kita akan set ghost. Kemudian kita akan ambil block create sprite, letak dalam kosong. Tujuan kita adalah untuk create ghost pada paksi X kosong, Y juga kosong. Sprite ini adalah LED yang kita jadikan dia sebagai salah satu karakter dalam game. Kemudian kita boleh duplicate ini untuk kita set pula untuk makanan pada paksi X4, Y4. Seterusnya kita duplicate ini sekali untuk kita create Pac-Man. Tukar pada Pac-Man paksi X2 dan Y2. Apa yang kita telah buat adalah kita telah create ghost pada paksi X0, Y0. Kemudian makanan atau food pada X4, Y4. Dan akhir sekali Pac-Man kita create pada kedudukan paksi X2, Y2. Seterusnya kita akan pilih block sprite set. X kita tukar pada blink, 0 kita akan tukar pada 100. Pastikan sprite kita tukar kepada ghost. Jadi kat sini kita boleh lihat ghost sudah berkelip dengan kelajuan 100 milisecond. Kemudian kita akan duplicate ini, di mana ghost kita akan tukar kepada food, blink kita akan tukar pada brightness, di mana kita akan tukar kecerahan makanan lebih rendah pada Pac-Man dan juga ghost, di mana kita akan pilih dalam 10. Okay, di sini kita dapat lihat kecerahan makanan sudah malap. Seterusnya kita akan tambah block loop, iaitu while. False kita tukar pada true untuk kita jadikan ia sebagai loop untuk program kita. Seterusnya kita akan gunakan blok logic, iaitu blok if, di mana kita akan meletakkan syarat supaya ghost akan mengejar Pac-Man. Syaratnya di mana jika X ghost lebih kecil daripada X Pac-Man, maka kita akan tambah 1 pada X ghost. Sebaliknya jika X ghost lebih besar daripada X Pac-Man, maka kita akan tolak tu pada paksi X ghost. Dan sesungguhnya begitu juga untuk paksi Y. Jadi blok yang kita perlukan adalah blok logic, iaitu comparison yang pertama. Kemudian blok sprite X, masukkan dalam ni, tukar nilai sprite kepada ghost. Kita copy ini dan masukkan ke sebelah, tukarkan kepada Pac-Man, dan kita akan tukarkan equal kepada lebih kecil. Untuk statementnya pula kita akan guna block game, iaitu sprite change X by 1. Sprite kita tukar kepada ghost. Lihat dia dah bergerak ke sini, di mana sekarang ni X ghost dan X Pac-Man tu dah sama. Seterusnya kita akan buat pada jika nilai X ghost lebih besar daripada X Pac-Man. Jadi kita tekan plus ni untuk tambah lagi. Kita tekan lagi sekali supaya jadi if else, supaya kita boleh masukkan syarat.
Jadi syarat di sini kita boleh duplicate saja, duplicate. Cuma kita tukar lebih kecil kepada lebih besar. Kemudian kita duplicate statementnya. Kita tukar nilai 1 kepada negatif 1. Seterusnya kita akan buat benda yang sama pada paksik Y. Jadi kita akan tekan plus ni supaya jadi if else. Okay, 2 kali. Lepas tu yang else ni kita boleh delete. Terusnya kita akan ambil blok basic, iaitu blok pause. Kita akan letak di atas ni. Tukar nilai ni pada 1 saat. Ini adalah kelajuan ghost yang mengejar Pac-Man. Kita boleh lihat Ghost sekarang mengejar Pac-Man. Sesungguhnya kita akan mengawal Pac-Man supaya dapat makanan dan melarikan diri daripada Ghost. Blok yang kita perlukan adalah blok logic, blok if di bawah sini. Kemudian blok logic yang kita akan pilih adalah blok comparison. Masukkan di sini. Kemudian blok input kita akan pilih acceleration. Sama dengan kita akan tukar kepada lebih besar, nilai kosong kita akan tukar daripada 200. Jadi statement yang kita perlukan di sini adalah kita akan ambil daripada blok game, iaitu sprite change x by 1. Sprite kita tukar kepada Pac-Man. Apa yang berlaku, kalau kita tiltkan belah kanan, dia akan bergerak ke kanan. Maka kita akan ulang langkah ini kepada X kurang daripada 200 dan seterusnya pada paksi Y juga. Jadi kita klik pada tambah sekali lagi sehingga keluar if else. Kemudian kita duplicatekan ini, masukkan dalam ini, tukarkan lebih besar kepada lebih kecil. Seterusnya tukarkan nilai 200 ini kepada negatif 200. Kemudian kita kopikan statement dan letak di bawah sini. 1 kita tukar kepada negatif 1. Kemudian deletekan ini. Seterusnya kita duplicate blok if dan masuk di bawah sini. Sekarang ni semua nilai X di sini kita akan tukar kepada Y. Apa yang kita buat adalah apabila kita tilt ke kanan, dia akan bergerak ke kanan. Bila kita tilt ke kiri, dia akan bergerak ke kiri. Jika kita ke tilt up, dia akan ke atas, dan tilt down, dia akan ke bawah. Dan kita dapati Ghost sentiasa mengejar kita. Seterusnya kita akan buat pengaturcaraan di mana apabila Pac-Man makan food dapat skor, dan jika kita disentuh atau menyentuh Ghost, kita akan game over. Jadi kita perlukan blok logic, iaitu blok if. Kita letakkan di bawah ini. Seterusnya kita perlukan blok game dan kita pilih is sprite touching. Ini adalah syaratnya, di mana apabila Pac-Man menyentuh food, kita akan letakkan statement change score by 1. Kemudian kita akan random kedudukan food dengan kita gunakan blok set x to. Jadi sprite kita tukar kepada food. Kemudian kita perlukan blok mat, iaitu blok pick random 0 to 10. 10 kita tukar kepada 4. Ini untuk paksi X. Jadi kita perlu duplicate ini untuk paksi Y. Tukarkan set X pada set Y. Apa yang kita akan buat adalah kita akan bahagikan pada 4 bahagian. Mana jika jelma di sini secara random, kita nak Ghost akan muncul di 0, 0. Jadi kita akan gunakan koordinat X 2 dan Y 2 sebagai sempadan. Oleh itu, blok yang kita perlukan adalah blok logic, iaitu blok if. Jika kita perlukan satu cara yang bersyarat, maka kita akan guna blok if. Di sini kita akan gunakan blok logic, iaitu
boolean dan comparison, di mana kita akan compare kedudukan food dengan nilai 2. Kemudian kita akan letakkan koordinat baru bagi host. Jadi kita pergi ke block game, pilih sprite. Okay, sprite ni kita tukar kepada food. Jika nilai nilai x food lebih besar daripada 2, okay, dan kita duplicate yang ni, kita masukkan sini. Pada paksi y pun lebih pada 2, maka kita akan set semula kedudukan ghost x pada 0. Duplicate ni, y pada 0. Apabila x dan y dijana secara random, sebagai contoh sini 3 dan sini 3, maka koordinat bagi makanan atau food berada di 0, 1, 2, 3. Maka kita akan setkan ghost pada koordinat 0, 0. Sebenarnya kita akan gunakan cara yang sama, cuma kita akan ubah nilai x tu lebih besar atau lebih kecil daripada nombor 2. Sebenarnya kita akan klik plus ini supaya ada else if ni. Kemudian kita edit syarat ni dan masukkan dalam. Di sini hanya kita perlu ubah nilai x kepada lebih kecil dan begitu juga y lebih kecil daripada 2. Bermaksud kita akan tentukan kedudukan ghost di bahagian yang lain dengan kita duplicate yang ni dan juga yang ni 0 pada 4. Begitu juga ini 0 pada 4. Apa yang berlaku jika nilai ini lebih kecil daripada 2, x dan juga y, maka koordinat bagi ghost akan berada di sini. Sebagai contohlah, randomly lebih kecil daripada 2 kat sini, x dan y, maka ghost akan berada di sini. Itu tujuan syarat ni. Dia nak ghost dan food berada di bahagian lain supaya kita sempat untuk pergi mengambil food dan ada ruang untuk kita lari daripada ghost. Okay, kita sudah selesai untuk bahagian ini dan sini. Sekarang kita akan buat bahagian ini. Maka kita akan tambah lagi satu else if. So tekan button plus ni, kemudian duplicate, masuk dalam sini. Tukarkan nilai ni kepada lebih besar dan sama dengan. Kemudian duplicate ni untuk kedudukan ghost. Kita akan tukar pada nilai x kepada 0, y kepada 4. Untuk bahagian terakhir kita hanya perlu duplicate kedudukan untuk ghost saja, iaitu 0 kepada 4 dan 4 kepada 0. Yang seterusnya kita akan letakkan pengaturcaraan di mana jika Pac-Man atau Ghost bersentuhan maka ia akan game over. Jadi kita perlukan block logic iaitu if. Kita akan letak di bawah sini. Syarat dia kita akan ambil daripada block game iaitu is sprite touching. So sprite ni kita akan tukar pada Pac-Man. Kemudian Ghost kita akan ambil daripada block Ghost. Dan statement dia adalah game over, maka kita akan ambil blok game over. Itu saja coding bagi Pac-Man. Jadi apa yang berlaku, mari kita tengok cara imbas daripada atas. So mula-mula sekali apa yang kita buat adalah kita setkan kedudukan Pac-Man, kemudian kita tukarkan Ghost untuk blink dan juga kecerahan bagi food. Kemudian kita guna while untuk loopkan program ni. Kita letakkan masa. Jadi kalau kita nak cepat, kita tukar nilai ni saja. Kalau kita nak perlahan, kita tukar nilai lebih besar lah. Kemudian kita setkan Ghost supaya mengejar Pac-Man, di mana jika nilai X Ghost lebih besar atau lebih kecil, dia akan change nilai itu berdasarkan keadaan yang ditentukan. Begitu juga pada nilai Y. Kemudian kita gunakan blok
acceleration untuk mengawal Pac-Man, di mana kalau kita tilt sebelah kanan dia akan ubah X plus 1 dan ke kiri minus 1. Kalau ke atas secara paksi Y plus 1 dan untuk ke bawah minus 1. Sini syarat jika dia bersentuh dengan makanan, so kita akan dapat skor, kemudian dia akan reset balik kedudukan secara random. Di sini adalah syarat untuk ghost tu akan jelma bertentangan daripada kedudukan food. Seterusnya, jika Pac-Man atau ghost bersentuhan, maka dia akan game over. Mari kita mencuba Slow-Meter. Okay, kalau dia ke bawah, dia akan turun ke bawah. Okay, ke kanan dan didapatkan makanan, so dapat skor. Kalau bersentuhan dengan ghost, dia akan game over. Itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi dalam tutorial akan datang. Terima kasih.